dilaksanakan secara individu. Tempoh pelaksanaan adalah selama 12 minggu. Penyediaan rancangan perniagaan adalah menggunakan cetakan berkomputer. Yang ini tak ada tulisan tangan, semua bercetak komputer. Kecuali logo. Contoh katakan logo yang kamu buat tu kamu lukis sendiri. Yang itu kamu boleh lukis, and then lepas kamu lukis, kamu snap gambar, and then kamu send dalam komputer lah untuk copy paste. Okey, seterusnya untuk kerja khusus ni, dia menyumbang sebanyak 20% markah di dalam peperiksaan SPM sebenar. Okay. Jadi, cikgu harap kamu bagi komitmen yang baik supaya setiap orang layak dapat 20 markah untuk kerja khusus. Sekurang-kurangnya dengan markah 20% ini, peratus untuk kamu lulus dalam perniagaan itu adalah tinggi. Tapi kalau kerja khusus kamu buat sambil lewat cincau je, macam mana cikgu nak bantu kamu bagi 20%? Cikgu hanya bagi kepada orang yang layak saja. Yang tak layak, yang tak bagi komitmen, minta maaf. Cikgu bagi markah yang selayaknya untuk kamu. Okey, seterusnya okey. Kita tengok kepada soalan tugasan projek. Yang ini ulang balik daripada soalan asal. Soalan tugasan projek, anda bercadang membuka sebuah perniagaan berbentuk milikan tunggal atau perkongsian. Berikut adalah jenis perniagaan perkhidmatan yang boleh anda pilih. Okey, untuk tahun ini, perniagaan yang perlu dibuat adalah perniagaan jenis perkhidmatan. Bila sebut perkhidmatan, bermakna perniagaan ini dia tidak mempunyai simpanan ataupun stok barang niaga. Okay, so dekat sini dia ada bagi kamu 3 contoh, 3 jenis perniagaan yang boleh kamu pilih. Pilih salah satu yang mana kamu rasa sesuai. Okay, sama ada kamu nak buat penghantaran barang. Penghantaran barang dekat sini, kamu jangan salah faham courier. Courier ni maknanya barang pos yang barang yang besar-besar, yang lebih kurang macam tu lah. Yang macam JNT contoh. Contoh penghantaran macam JNT, ABX, GDEC, yang itu contoh dia penghantaran barang. Bukan macam Foodpanda. Foodpanda itu bukan termasuk dalam penghantaran barang. Boleh faham tak kelas? Boleh. Kut cikgu cakap seorang-seorang. Sorry tadi cikgu dah tutup mikrofon, tak tahu bila macam mana terbuka balik. Okay. So, kalau kamu tak nak pilih penghantaran barang, kamu boleh pilih membersih dan mencuci. Okay. Yang ini terpulang pada kamulah, asalkan dia di bawah skop membersih ataupun mencuci. Mungkin kamu boleh pilih perniagaan mencuci kapet ke, ataupun perniagaan perkhidmatan dobi ke, ataupun mungkin juga membersih dan mencuci yang macam cermin pejabat ke apa ke. Cuma cikgu nasihatkan kepada kamu, cuba kamu pilih satu perniagaan yang memudahkan kamu untuk buat rancangan perniagaan. Jangan kamu pilih perniagaan yang mana perniagaan tu kamu rasa bagus, hebat, tapi susah ataupun sukar untuk kamu membuat rancangan perniagaan. Yalah, cikgu pun faham lagi-lagi dalam keadaan kamu belajar secara PDPR dan sebagainya. Banyak benda yang perlu dibuat. Jadi cikgu sarankan, cikgu galakkan, bukan cikgu menghalang. Cikgu sarankan dan galakkan kepada kamu untuk kamu memilih perniagaan yang senang dan mudah untuk kamu menghasilkan rancangan perniagaan. Cuba cari benda yang mudah yang tak menyusahkan kamu. Okey, dan yang ketiga adalah urutan refleksologi.
Okey. Semua kan apa itu urutan refleksologi kan? Rasa tak salah yang ni Okay, so sebelum cikgu terlupa, kamu perhatikan dekat sini anda bercadang membuka sebuah perniagaan. Dia bagi kamu pilihan sama ada kamu memilih untuk membuka perniagaan milikan tunggal ataupun milikan perkongsian. Kamu boleh buat yang ini kamu dah belajar bentuk organisasi perniagaan, kamu sudah belajar tingkatan 4. Milikan tunggal tu macam mana? Pemilik dia macam mana? Berapa orang pemilik milikan tunggal? Nama lagi tunggal maknanya pemilik dia seorang. Keuntungan dia juga dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. Kalau perkongsian ni maknanya dia berkongsi. Dia mempunyai rakan kongsi niaga. Dan sekurang-kurangnya kalau perkongsian ni dia mestilah pemilik perniagaan itu lebih daripada 2 orang. Cuma cikgu nak bagi saranan kepada kamu untuk memudahkan pelaksanaan kerja kursus ini, lebih elok kamu memilih bentuk milikan tunggal. Kenapa? Sebab nanti kita akan tengok dalam senarai isi kandungan di bahagian penyediaan perancangan kewangan, kalau kamu buat perkongsian, dia rumit sikit. Sedangkan dalam buku teks yang kamu belajar yang ada tingkatan 5 tu pun, penyata kewangan yang ditunjukkan di situ adalah penyata milikan tunggal. Kalau kamu nak buat perkongsian tak ada masalah, tapi dia punya ni advance sikit lah. So cikgu nasihatkan ataupun cikgu galakkan untuk kamu pilih milikan tunggal. Kamu boleh pilih, contoh katakan kamu ambil jenis perniagaan milikan tunggal, kamu pilih sama ada penghantaran barang ataupun membersih skop membersih atau mencuci kereta pun boleh cikgu rasa ni. Ataupun urutan. Pilih salah satu. Cuma terpulang pada kamu pilihan di tangan pelajar, cikgu hanya memberi cadangan sahaja untuk memudahkan. Cuma pada pandangan cikgu, penghantaran barangan ini perniagaan dia sedikit rumit berbanding dengan membersih dan mencuci. Sebab penghantaran barangan ini dia perlu kepada transit di luar daripada organisasi perniagaan. Sedangkan untuk urusan membersih atau mencuci ni, dia lebih kepada urus niaga tersebut berlaku dalam organisasi perniagaan itu sendiri. Maknanya dia tak keluar daripada kedai itu, contoh. So terpulang pada kamu sebab nanti dalam rancangan pengajaran kamu perlu buat lakaran kedudukan, susun atur kedai kamu dan sebagainya. Yang tu nanti cikgu akan bagi contoh. Yang tu tak perlu nak fikir, tak perlu nak rasa terbeban dan sebagainya. Sebab cikgu akan, insyaAllah cikgu akan cuba tolong kamu, bantu kamu step by step. Cuma syaratnya kamu perlu buat. Jangan tangguh. Bila kamu tangguh, itu yang menjadi masalah. Seterusnya, kita tengok sepintas lalu senarai kandungan ataupun elemen yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Yang ini adalah senarai ataupun benda-benda, item-item yang perlu ada dalam rancangan perniagaan kamu. Dengan kata lain, yang perlu ada dalam tugasan kerja khusus. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ni pun kamu jangan risau. Apa cikgu ringkasan eksekutif? Tak tahulah, tak fahamlah. Yang itu semua cikgu akan bagi contoh. Daripada contoh tu, kamu ubah supaya sesuai dengan perniagaan yang kamu pilih. Kamu boleh ambil ayat-ayat yang ada dalam contoh yang akan cikgu bagi. Cuma kamu perlu ubah mengikut kesesuaian perniagaan yang kamu pilih. Contoh janganlah ringkasan eksekutif yang cikgu bagi tu
cikgu bagi kedai dia jual donat. Kedai kamu jual basikal. Tapi mentang-mentang cikgu kata kamu boleh tiru, sekali perkataan donat yang keluar dalam ringkasan eksekutif. Itulah yang cikgu maksudkan. So, kamu mesti tukar apa yang perlu tukar supaya ia sesuai dengan perniagaan kamu. Okay. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah pengenalan. Bagaimana rupa bentuk pengenalan ni? Jangan risau. Semua tu cikgu akan bagi kepada kamu step by step, one by one. Dengan syarat latar belakang terbit. Perniagaan atau organisasi. Perniagaan atau organisasi, kamu perlu buat struktur organisasi. Ini kamu bagi contoh. Daripada contoh tu, kamu hanya perlu tukar ikut kesesuaian kedai ataupun perniagaan yang kamu pilih saja. Okay, spesifikasi tugas pentadbiran. Apa itu spesifikasi? Macam mana nak sudah ada. Iran. Lagi lain, senarai harga. Okay, seterusnya perpuluhan kostum itu rancangan operasi. Okey, yang rancangan operasi ni cuma perpuluhan satu. Ni kamu punya perniagaan berasaskan, tapi perniagaan berasaskan perkhidmatan. So, kamu mesti tukarkan ada jenis perkhidmatan yang dikeluarkan. Contoh, katakan kamu buat kedai kopi. Kopi yang kamu buat. Kamu kain. Basuh kain. Yang kedua, basuh kapet. Itu adalah antara perkhidmatan yang ditawarkan di dalam. Kalau contoh katakan kalau kamu ambil urutan refleksologi, okey. Jenis dia. Mungkin tak banyak urutannya, mungkin tak banyak. Mungkin kamu boleh buat 2 jenis saja. Jenis perkhidmatan urutan refleksologi itu yang macam mana? Okey, satu urutan refleksologi biasa. Biasa tu maknanya yang kamu tetapkanlah berapa harga dia yang biasa. Jangan risau semua tu akan cikgu bagi contoh. So, kamu akan ada guideline cara dan macam mana untuk kamu buat. Ini jangan risau. Okay, seterusnya pergi kepada proses pengeluaran atau jualan, waktu operasi perniagaan, kedudukan tapak perniagaan. Ini susun atur ruang operasi. Maknanya kamu mesti buat lakaran. Dalam kedai kamu tu, kamu buat susun atur kedudukan aset-aset yang ada di dalam kedai kamu. Contoh kalau kamu buat dobi, okey, ada ruang yang luas, kamu pun buat partition. Okey, yang kat belakang tu di bahagian membasuh, ada mesin basuh dan sebagainya. Okey, di hadapan tu kaunter. Okey, di tepi ada menyimpan pakaian ataupun kapet ke yang milik pelanggan dan sebagainya. So, kamu akan buat susun atur untuk kedai kamu. Okay, itu maksud dia susun atur ruang operasi. Okey, keperluan bahan mentah. Okay, sekarang ni kamu tak menggunakan produk, kamu membuat perniagaan perkhidmatan. Keperluan bahan mentah ni nanti kita akan tukar kepada yang munasabah lah. Mungkin bahan mentah kita pun boleh tu. Cuma contoh kamu buat kedai kopi, yang bahan yang utama perlu diletakkan. Guys, dengar tak? Dengar tiga. Ada. Ni kau masuk baju, tak pernah masuk kain.
pakai apa? Pakai kelorok ke? Guys, Ya, cikgu. hai. Pakai kelorok ke? Kamu basuh baju pakai apa? Pencuci baju, cikgu. Pencuci. Serbuk pencuci, cecair pencuci itu adalah salah satu daripada bahan mentah untuk kedai doping. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Kalau urutan, contoh katakan kalau kamu ambil kedai urutan refleksologi, agak-agak apa benda asas yang ada untuk memastikan perjalanan perniagaan kamu tu berjalan lancar? Apa dia? Urutan. Nak urut dengan apa? Urut dengan apa? Tak tahu. Tangan, Ni. cikgu. Apa? Cuba takkan kamu nak urut badan orang tu dengan tangan kamu je? Kesat nanti. Sakit nanti Minyak. kulit-kulit orangnya. Dengan apa? Dengan? Minyak panas. Minyak. Minyak. Jangan minyak panas, nanti meletup. Nanti kulit pelanggan kamu tu, yes, dengan minyak. So, salah satunya keperluan bahan mentah untuk kalau katakan kalau kamu nak buat perniagaan refleksologi adalah contohnya minyak. Itulah maksud dia keperluan bahan mentah. Minyak, kos bahan mentah. Satu botolnya berapa? Kamu akan tentukan. So, kos pembelanja operasi dan sebagainya. Yang ini semua jangan risau. Yang ini semua cikgu akan bagi contoh. Kamu buat step by step saja. Okey, seterusnya digital dan sumber teknologi. Okey, kita terus. Okey, kita terus kepada rancangan pemasaran ni, analisis SWOT dan analisis pasaran. Okey. Seterusnya yang ada dalam. Yang ini cikgu target kalau pembelajaran bersemuka berlaku, yang ini yang cikgu akan bagi penekanan dalam. Sebab yang ni cikgu tak ajar kamu secara langsung Yang ini perlu kepada perhatian yang lebih. Sebab itu, ni sepanjang tempoh PDPR ni, apabila cikgu bagi tugasan tolong buat. Sebab cikgu tak akan bagi kamu buat sekaligus semua. Cikgu akan bagi kamu buat separuh-separuh, step by step. So bila kamu buat ikut tarikh, bila kamu buat ikut yang cikgu bagi, maknanya kamu tak akan ketinggalan. So apabila kamu tidak ketinggalan, bila sekolah bersemuka nanti, cikgu buat yang ini, kamu boleh ikut. Tapi kalau kamu tak buat apa-apa, kamu akan ketinggalan. Orang lain dah sampai sini, kamu baru nak mula dengan ringkasan eksekutif. Masa berjalan bermakna kalau hari ni cikgu bagi tugasan kepada kamu, sepatutnya minggu ni dia dah dikira sebagai minggu pertama tapi cikgu mengharapkan supaya sebab itu cikgu bagi lebih awal cikgu bagi sebelum penata ataupun taklimat daripada pihak PPT. Sepatutnya cikgu perlu bagi soalan kepada pelajar selepas taklimat kepada PPD. Tapi cikgu bagi lebih awal supaya kamu sudah ada idea apa perniagaan yang akan kamu buat. Okey. So maknanya kiranya minggu ni adalah minggu ekstra lah untuk kamu kenal kerja khusus. Okey. So cikgu harap bersemuka nanti kita boleh fokus yang ini Lepas yang ini kamu perlu present. Baru kamu boleh 20%. Kalau kamu tak present,
setiap orang kena present, masing-masing present. Cikgu tak boleh bagi 20%. So tolong cikgu, kalau boleh semua orang cikgu nak bagi 20%. Tak ada pun yang layak, yang tak layak. Melainkan kamu memang langsung. Okay, seterusnya penutup. So cikgu, untuk yang PDPR ni, sepanjang PDPR ni cikgu cuba untuk fokuskan daripada ringkasan eksekutif sekurang-kurangnya sehinggalah rancangan operasi 5.0. Kalau dapat sampai 5.0 ni pun maknanya bila buka sekolah bersemuka nanti kamu sudah pun ready, sudah relax. Okey, seterusnya last sekali. Okay.